Madinah dah ada, Ilman dah ada. Ilman sihat Ilman? Sihat. Sihat. Okey. Jadi hari ni cikgu nak habiskan terus bab 12. Tengok tahu apa yang cikgu nak ajar hari ni. Okey, jadi untuk yang beragama Islam, kita akan buka kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, jadi hari ni cikgu nak simpulkan apa yang ada dalam bab ni. Okey. Jadi cikgu nak masing-masing ready dengan buku dan ready dengan orang kata apa, pensel. Kita nak buat latihan sama-sama. Okey, jadi cikgu nak tengok sikit lagi 2 orang boleh buka kamera sebelum cikgu nak teruskan. Madinah mana Madinah? Rania, Ilman mana Ilman? Okey, cepat. Okey, jadi cikgu mula share screen. Kamu fokus Okey, jadi kita teruskan sebab kita dah pukul 8.44. Sebab masa ni bergerak. Okey, jadi kat sini cikgu akan ajar kamu tentang bab 12. Hari ini hari terakhir untuk bab 12. Minggu depan kita dah masuk kepada bab yang terakhir dalam tingkatan 1. Okey, apa yang ada dalam bab 12? Tengok betul-betul. Tulis kalau sempat nota yang cikgu tulis ni tulis. Okey, bab 12 adalah tentang pengendalian data. Pengendalian data. Bila cikgu cakap pengendalian, kita adalah membawa satu maksud, cara menguruskan. Cara menguruskan sesuatu data. Jadi cara nak menguruskan sesuatu data ada beberapa cara. Kenapa kita nak menguruskan data dengan bagus? Kenapa kita nak kena belajar juga cara menguruskan data? Yang pertama, yang paling penting adalah bila kita belajar menguruskan data dengan baik, data mudah faham. Mudah faham. Bila kita mudah faham sesuatu data, kita jadi boleh faham apa yang cuba disampaikan. Contoh sekarang, COVID tengah naik. Macam mana orang tahu tengah naik? Sebab dia ada pecahan data. Jadi daripada situ, kita boleh faham COVID tengah naik. Okey, itu tak apalah. Okey, jadi dekat sini, cara menguruskan data, yang pertama sekali kita pergi kepada kita punya homework. Kita pergi kepada kita punya homework. Cara menguruskan data yang pertama adalah dengan jadual kekerapan. Jadual kekerapan. Jadual kekerapan dekat sini cikgu dah pernah ajar dah. Jadual kekerapan cikgu dah pernah ajar dah. Dekat mana jadual kekerapan ni? Okey, masing-masing boleh tengok dekat depan. Kita akan pergi kepada sekejap Okey, kita akan refresh balik kepada kita punya jadual kekerapan. Kita nak refresh balik kita punya jadual kekerapan. Kita buka kita punya worksheet, kita cuba buat satu soalan. Okey, jadi cikgu nak refresh balik tentang jadual kekerapan. Tengok tahu semua, jadual kekerapan. Kita buat. Okey, dalam jadual kekerapan dekat sini, soalan ni yang pertama, dalam jadual kekerapan, dia ada 2 bahagian. Yang pertama, data. Yang kedua, dia punya kekerapan. Ada soalan dia minta lebih, dia bagi gundalan. Okey. Jadi data dekat sini ni kita dah buat dah. Ini adalah bahagian homework. Kamu boleh tengok balik. Okey, data yang pertama dekat sini adalah data nombor 58. Jadi kita buat 58. Ada berapa 58? 1, 2. Ada 2. Jadi gundalan tu macam mana? Jadi gundalan dekat sini dia ada 2 batang. Okey, data yang seterusnya 60.
Jadi 60. Ada berapa 60? 1. Lepas tu kita cari ada 1 sahaja. Jadi gundalan dia pun 1. Okey, kemudian 62. 62 dekat sini ada berapa 62? 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 gundalan dia, kita buat 4. 1, 2, 3, 4. Okey. Seterusnya, data yang seterusnya adalah 64. Mana 64? 1, 2, 3. Ada 3 64. Jadi gundalannya kita buat 3. 1, 2, 3. Okey. Lepas tu data yang seterusnya 66. Mana 66 ni? 1, 2, 3. Ada 3 data 66. Jadi gundalan dia kita buat 3 juga. Dan yang terakhir adalah 68. Kita ada 2, 68. Jadi gundalan kita ada 2 juga. Jadi inilah cara nak buat jadual kekerapan. Okey, jelas ke semua? Cikgu tunjuk dekat depan. Boleh faham ke? Boleh. Okey. Okey. Jadi ini homework kita. Kita kena cuba buat. Okey. Jadi untuk jadual kekerapan. Jadual kekerapan kita pergi kepada soalan ni. Yang ni kita pernah buat. Tak apa, kita buat lagi sekali. Okey, jadi kita nak kukuhkan kita punya jadual kekerapan. Berdasarkan contoh yang cikgu dah bagi, cikgu nak masing-masing cuba buat dia punya jadual kekerapan. Yang pertama sekali ada 3 bahagian. Ada data, lepas tu ada dia punya kekerapan, lepas tu ada dia punya gundalan. Okey. Jadi cuba selesaikan dia punya jadual kekerapan. Cikgu bagi masa tak lama. Cikgu bagi masa 3 minit sahaja. Okey. Cuba buat, cuba buat. Okey, isi dia punya kekerapan. Dah siap hantar dekat cikgu. Umur Atiah ada ke dekat situ? Ya, cikgu ada. Okey, baik. Okey, bagus Adlin. Okey, cikgu bagi masa, cuba selesaikan tau. Ada 2 nombor Jibril. Okey, ya ke? Okey. Naim dapat buat tak ni Naim? Tengah buat, cikgu. Okey, baik. Tengok. Okey, cikgu pergi laju sikit tau hari ni. Jadi kena cuba buat. Okey, jadi masa berbaki 2 minit sahaja. Okey, 1 minit lagi.
Okey, bagus. Okey, bagus. Pandai. Okey, kan ingat tahu ini adalah soalan homework tahu Jadi dekat sini Cikgu Aisyah masing-masing dah buat tahu. Bagus, pandai. Okey, bagus, pandai. Okey, jadi habis sudah masa yang diberikan. Jadi untuk bahagian jadual kekerapan, okey, bagus, pandai. Okey. Laju-laju tahu. Semua orang kena buat laju sikit hari ni. Okey. Jadi dalam jadual kekerapan adalah kita nak mengira berapa banyak data tu berulang. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. Yang pertama sekali data nombor 2. Mana nombor 2 kat sini? Ada 1, lepas tu cari 2, cari 2, cari 2, ada 2. Ada 2 sahaja nombor 2. Jadi dekat sini ada 2 sahaja nombor 2. Kita dapat 2 lah kekerapan dia. Gundalan adalah macam lidi. Jadi bila ada 2, ada 2 lidi. Okey. Data yang seterusnya nombor 5. Mana nombor 5? Ada 1. Lepas tu kita cari nombor 5 lagi, ada 2. Cari nombor 5 lagi, ada 3. Jadi dekat sini kita dapat 3 nombor 5. Gundalan dia 3 batang. 1, 2, 3. Habis dekat situ. Kemudian nombor 4. Nombor 4 dekat sini ada 1. Lepas tu cikgu cari lagi nombor 4. Ada 2. Ada 2 sahaja nombor 4. Jadi gundalan dia pun ada 2 batang. Okey. Kemudian cikgu proceed kepada nombor 6. Nombor 6 ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Jadi tengok betul-betul gundalan dia kalau 7 macam mana. 1, 2, 3, 4, 5 kita slash. Lepas tu 7. Ada 1, 2, 6, 7. Jadi dekat sini bila dia jadi 5, kita slash. Okey. Kemudian kita tengok kepada data nombor 9. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Tengok gundalan dia elok kalau 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kita slash. Okey. Kemudian cikgu proceed kepada nombor 8. Ada 1 nombor 8. 1, 2, 3. Ada 3 nombor 8. 1, 2, 3. Okey. Jadi kita pergi kepada nombor 7. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 nombor 7. Gundalan dia 1, 2, 3, 4, 5. Kita slash. Dan yang terakhir ada 3. Ada 1 sahaja data. Jadi gundalan dia pun 1. Inilah cara membina jadual kekerapan. Apa tujuan jadual kekerapan? Tujuan dia adalah untuk mengira pengulangan data. Kita nak tahu ataupun nak mengira pengulangan sesuatu data. Pengulangan sesuatu data. Inilah tujuan untuk jadual kekerapan. Jelas ke semua untuk jadual kekerapan? Boleh faham? Boleh. Okey. Bagus. Okey, jadi habis dekat sini, cikgu pergi pula kepada yang seterusnya. Jadi jadual kekerapan dekat sini cikgu dah ajar. Yang kedua, kita pergi kepada carta palang. Kita pergi kepada carta palang. Carta palang cikgu akan tunjukkan bahagian homework. Tengok dekat depan untuk bahagian homework, cikgu akan selesaikan kita punya carta palang. Okey, jadi kat sini kita fokus kepada carta palang. Kita dah faham jadual kekerapan, kita pergi kepada carta palang. Carta palang ni maksudnya kalau bahasa Inggeris kita panggil bar chart. Bar chart dekat sini maksudnya
dia nampak macam tiang. Dia nampak macam tiang. Okey. Jadi kita tengok kepada data kita. Cikgu akan tunjukkan dekat kamu cara nak buat. Okey. Jadi dekat sini ini kita punya data. Okey, carta palang dia ada dua. Sama ada dia menegak ataupun dia mengufuk. Cikgu dah terang kelas lepas, boleh tengok balik. Cumanya hari ini cikgu akan pergi fokus kepada kalau dia dalam keadaan menegak. Okey, boleh ke cikgu mula buat semua? Boleh. Okey. Okey, jadi Assalam nak tanya yang data tu kalau ikut 1, 2, 3, 4. Okey. Ada orang tanya, kalau data ni ikut urutan ataupun tak ikut urutan, tiada masalah. Kamu nak ikut urutan boleh. Kamu tak nak ikut urutan pun boleh. Cumanya kalau nak nampak cantik, nak nampak lawa, ikutlah urutan. Okey. Semoga menjawab kepada yang bertanya. Okey, sama-sama. Okey, jadi untuk carta palang dekat sini, cikgu akan fokus kepada kalau dia dalam keadaan menegak. Jadi boleh tengok dekat depan, cikgu akan tunjukkan carta palang kalau dia dalam keadaan menegak. Sekarang carta palang yang cikgu fokuskan adalah apabila dia ada dua jenis data. Mana dua jenis data dekat sini? Yang pertama, data adalah tentang lelaki, penderma lelaki. Jadi bila ada dua jenis data, kita wakilkan dengan sesuatu sama ada daripada segi warna ataupun daripada segi lorekan. Kamu boleh buat sengit ataupun straight ataupun ke tepi. Okey, jadi dekat sini ini warna biru untuk penderma lelaki. Penderma lelaki. Yang kemudian untuk warna hijau dekat sini untuk penderma perempuan. Penderma perempuan. Okey, tengok betul-betul cara cikgu buat data dia. Okey, yang pertama sekali kita fokus kepada carta palang. Dia ada yang tegak, dia ada yang mengufuk. Jadi yang tegak ni pasal apa? Yang tegak ni adalah tentang dia punya data ataupun kita bercakap tentang kekerapan. Kekerapan dia apa? Kekerapan dia dekat sini adalah jumlah penderma. Nampak ni penderma. Maksudnya dekat sini dia bercakap tentang jumlah penderma. Ni nanti dalam exam kena tulis. Okey. Kemudian kita pergi kepada yang mengufuk. Yang mengufuk dekat sini adalah tentang dia punya data, dia punya maklumat. Jadi data dia apa? Data dia adalah tentang kumpulan darah. Maklumat dia adalah tentang kumpulan darah. Kumpulan darah. Okey. Jadi cikgu akan buat. Jadi bahagian yang tegak untuk kekerapan, bahagian yang mengufuk untuk kumpulan darah. Tengok betul-betul. Sekarang kita buat dia punya skala. Pemilihan skala adalah berdasarkan kamu punya nombor. Okey, jadi dekat sini cikgu tengok dia lebih kepada sifar 5, cikgu pakai sifar 5. Okey, ni kan 30, 20, 15, 20. Semua tu kan berada dalam sifar 5. Jadi cikgu pakai sifar 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Okey, cikgu pakai sifar 5. Bila nak pakai data, nak pakai skala, kita kena tengok dia punya maksimum. Maksimum dekat sini adalah 30. Jadi cikgu boleh berhenti dekat 30. Okey, habis dekat situ. Okey, untuk skala tu jelas ke semua? Boleh faham ke? Boleh. Okey, jelas ke? Nak dengar suara sikit untuk kekerapan bahagian skala, boleh faham ke? Boleh. Boleh. Okey, baik. Okey, sekarang kita pergi kepada maklumat kumpulan darah. Darah kita ada A. Darah A. Darah A untuk penderma lelaki
ada 30. Okey, buat sampai naik betul-betul tepat kepada 30. Ini dia untuk penderma lelaki. Nak nampak lagi lawa, kita tulis dekat atas ni 30. Lepas tu kalau kat sini kita lorekkan, jadi cikgu lorekkan. Penderma lelaki adalah 30. Untuk penderma perempuan, untuk darah A, dia letak 20. Jadi dekat sini, pastikan kita tally bagi nampak dia dalam keadaan 20 dekat sini. Jadi dekat sini nak nampak lagi lawa, kita letak nombor 20. Lepas tu kita lorekkan. Ini adalah untuk kumpulan darah A. Okey, selesai A. Sekarang kita buat pula B. Okey, selang 1 B. B dekat sini untuk penderma lelaki dia buat 20. Jadi pastikan data kita untuk lelaki tepat jatuh pada 20. Nak nampak lawa, tulis 20 dekat atas. Okey, kita lorekkan bagi tanda dia adalah penderma lelaki. Penderma perempuan untuk kumpulan darah B adalah 30. Jadi dekat sini kita buat sampai dia 30. Dia berhenti betul-betul dekat 30. Okey, jadi inilah kita punya penderma perempuan. 30 kita lorekkan sampai habis. Selesai untuk kumpulan darah B. Ini cikgu dah buat minggu lepas tau. Okey, jadi AB pula. Kita pergi kepada AB. Untuk penderma lelaki dia jatuh pada 15. Jadi dekat sini kita berhenti pada 15. Okey, kemudian yang lelaki dia kan 15. Kita tulis dekat atas ni 15. Kita lorekkan bagi cun sikit. Okey. Penderma perempuan dia jatuh pada 20. Jadi dekat sini pastikan kamu tarik pada 20. Okey. Jadi dekat sini tulis 20 atas ni, lepas tu lorekkan. Okey, selesai untuk A, B. Yang terakhir sekali kita pergi kepada O. O dekat sini, yang lelaki dia 20. Tarik sampai 20, pergi kepada dia punya palang. Nampak tu tiang tu? Okey, jadi kita tulis 20, lepas tu kita lorekkan. Ini untuk bahagian lelaki untuk darah O. Okey, untuk darah perempuan. Darah O bahagian penderma perempuan 15. Jadi kita tulis dia dekat sini, kita dapat dia 15. Jadi inilah kita punya carta palang. Jelas ke semua? Cikgu tunjuk dekat sini, boleh faham? Boleh. Boleh. Okey. Okey. Jadi kita teruskan kita punya kelas. Ingat tahu, setiap kelas cikgu ada 3 sesi. Yang pertama sesi penerangan. Yang kedua sesi contoh. Cikgu dah terang dah tadi carta palang tu apa. Lepas tu yang cikgu tengah buat ni sesi contoh. Sekarang kita proceed kepada sesi latihan. Untuk latihan yang ni kamu semua belum buat lagi. Jadi masing-masing cikgu nak masing-masing cuba buat carta palang untuk soalan ni. Okey. Selesaikan carta palang untuk soalan ni. Cikgu tunggu. Okey, jadi untuk soalan ni cikgu nak pakai skala dengan keadaan 0, 50, 100, 150 dan seterusnya. Pakai skala ni dia. Pakai skala ni. Okey. Jadi cikgu bagi masa untuk kamu selesaikan dalam masa 4 minit. 4 minit tau, lama tu. Tak payah buat lawa-lawa. Sketch sahaja. Cikgu nak tengok sama tak? Sama tak dengan yang atas tu? Boleh ke semua? Nak dengar suara sikit? Boleh ke? Boleh. Boleh. Okey. Okey, cuba Boleh. selesaikan. Cikgu nak buat macam dekat atas. Cikgu tak ada pen warna-warni. Kalau tak ada pen warna-warni, kamu buat 2 bahagian. Mungkin satu tu lorek ke tepi, satu tu lorek tegak. Boleh juga. Okey, cikgu tunggu dekat WhatsApp.
Siapa yang ada soalan tanya je cikgu, nanti cikgu jawab Ummu Atia rasa-rasa boleh buat tak tu? Boleh. Yo, kemasnya siapa punya ni? Lawa hanya tulisan. Kalisha. Wow. Lawa hanya tulisan Kalisha. Okey, untuk soalan ni tak perlu salin soalan terus buat jawapan. Dah siap hantar dekat cikgu Okey, bagus. Sketch je tau. Sketch je. Cikgu nak tengok sketch kamu tu sama tak dengan yang cikgu buat. Cumanya bila kamu sketch bagi nampak perbezaan antara dua data. Macam yang cikgu tunjuk dekat sini. Bagi nampak beza dia. Bagi nampak beza dia. Okey, bagus. Okey, bagus. Pandai. Sama-sama. Okey, 1 minit lagi untuk buat soalan ni. Cikgu minta maaf tau kalau cikgu pergi laju sikit sebab objektif cikgu adalah yang ni cikgu dah ajar minggu lepas. Jadi cikgu pergi laju sikit untuk soalan ni. Okey.
Okey, bagus. Okey, jadi habis sudah masa yang diberikan. Okey. Jadi cikgu akan tunjuk dekat depan macam mana nak selesaikan soalan ni. Okey. Ilman, boleh ke cikgu mula tunjuk Ilman? Boleh. Okey. Jadi ini latihan yang bersama-sama. Bila kamu tengok cikgu buat, pastikan kamu ikut langkah-langkah yang cikgu buat. Pertama sekali, bila dia ada dua data, kamu kena buat sesuatu yang bagi nampak kelainan. Kamu tak boleh tunjuk semua straight je. Okey, jadi kalau dekat sini cikgu buat warna. Kalaulah kamu tak ada warna kan, okeylah kita bagi adil. Kalau tak ada warna, kita buat lorek tu lain. Okey, satu lorek ke tepi, satu lorek ke tengah. Macam tu. Ke tepi ni data untuk apa? Harga hari biasa. Tulis. Kena tulis. Harga hari biasa. Kemudian yang belah bawah harga musim cuti. Kita tulis harga musim cuti. Ini RM dan ini pun RM. Okey. Jadi ini dia. Kita nak nampak perbezaan pada data. Okey, cikgu harap jelas dekat situ. Okey, kemudian kita pergi kepada cara melakar pula. Kita nak pergi kepada cara melakar pula. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Jadi untuk cara melakar, masing-masing boleh tengok di hadapan. Yang pertama sekali kita fokus kepada dia punya skala. Kita fokus kepada dia punya skala. Jadi dekat sini cikgu akan tunjukkan 1, 50. Lepas tu 100. 150, 200, 250, 300, akhir sekali 350. Okey, jadi ini kosong tau. Kosong kat sini kita buat macam ni. Okey, habis dekat sini. Itu adalah skala dia. Jadi skala yang atas ni tentang apa? Harga. Nampak ni harga. Jadi dia punya kekerapan. Apa kekerapan dia? Kat sini kamu boleh tulis harga. Kamu boleh terus ambil dia punya harga. Okey, sorry. Sampai situ sikit. Okey, kemudian dekat belah bawah ni kamu tulis pula dia punya maklumat ataupun jenis penginapan. Terus tulis jenis penginapan. Kita nak bagi nampak kan? Jadi kita tulis dekat situ jenis penginapan dia. Okey, jadi dekat sini kita mula selesaikan jenis penginapan, lepas tu dia punya harga, tengok tahu. Okey, jadi tengok dulu bahagian hotel. Hotel. Okey, hotel ni ada berapa? Yang pertama sekali harga hari biasa RM300. Hari biasa kita lorekkan ke tepi sampai RM300. Okey. Kemudian hari biasa kan kita lorek ke tepi, dia 300, nak nampak lawa tulis 300, lepas tu lorek ke tepi macam ni. Bagi nampak lorekan dekat situ. Okey. Habis dekat situ kita pergi pula kepada harga musim cuti. Musim cuti dia pergi kepada 350. Okey. Jadi tulis dekat atas tu 350. Okey, kan kita buat straight. Okey, kamu boleh buat dia dalam keadaan straight. Kamu boleh buat dia dalam keadaan straight. Nak bagi nampak dia berbeza antara dua data tu. Ni cara dia. Okey, habis dekat situ selesai dah bahagian hotel. Inap desa. Kita pergi pula kepada inap desa. Cikgu buat inap sahaja kan. Okey, inap desa hari biasa dia 250. Tarik sampai 250 untuk hari biasa. Lepas tu kita buat apa? Kita tulis 250 atas tu. Hari biasa dia sangat ke tepi. Jadi kita tulis sangat ke tepi dekat sini. Nak bagi nampak dia berbeza. Kemudian masa cuti. Cuti dia naik 300. Jadi dekat sini kita bagi dia naik 300. Ini adalah harga masa
cuti sekolah. Jadi dekat sini kita bagi nampak dia beza dengan cara dia punya lorekan. Kalau dekat cikgu ni, cikgu boleh buat macam ni. Kalau kamu kan kamu ada pembaris. Jadi buat pakai pembaris. Bagi nampak beza dia. Selesai inap desa, cikgu buat hotel bajet, cikgu tulis hotel sahaja. Jadi untuk bahagian hotel, harga biasa dia, hari biasa 150. Tarik sampai 150. Okey, lepas kita dah tarik sampai 150, tulis dekat atas tu 150. Kemudian dia sengit ke tepi. Okey, lepas tu kita buat apa? Lepas tu kita selesaikan pula bahagian harga musim cuti 200. Okey. Jadi inilah 200 dia. Okey, jadi dekat sini kita lorekkan pula dengan lorekan yang berbeza. Kita lorek pula dengan lorekan yang berbeza. Okey, jadi ini 200. Okey. Kemudian yang terakhir, hotel bajet selesai, kita buat pula asrama. Kita buat pula dia punya asrama. Asrama untuk hari biasa dia 100, kita lorekkan dekat situ 100, lorek ke tepi. Kemudian hari biasa pun 100, kita lorek ke straight, lorek straight. Ke apa tu? Okey. Ni. Kita lorek, kita nak bagi nampak dia beza. Jadi inilah 100 dia. Jadi inilah jawapan kalau dia dalam keadaan carta palang. Carta palang. Okey, semua jelas ke? Cikgu tunjuk dekat depan. Jelas. Okey, bagus. Nanti dalam exam, dalam periksa, buat lawa-lawa tau. Dia ada markah kekemasan. Jadi, cikgu tunjuk kat mana markah yang kamu dapat. Yang pertama, selalunya markah pada skala. Markah pada skala. Skala kamu betul, kamu dapat 1 markah. Yang kemudian, markah seterusnya cara kamu bezakan. Sini 1 markah. Yang seterusnya, cara kamu masukkan data. Maksudnya dia tengok harga hari biasa, harga musim cuti. Jadi dekat situ, markah tu ada 2 dekat situ. 1, 2. Kat sini dia cikgu kamu akan semak. Jadi dekat sini ada 2 markah. Dan akhir sekali, markah kekemasan lah selalunya. Jadi dekat sini total dia adalah 5 markah. Banyak tu. Banyak. Jadi dekat situ cikgu harap jelaslah untuk bahagian carta palang. Dekat sini carta palang untuk sesi latihan. Okey semua. Jelas? Cikgu nak dengar suara sikit. Jelas ke? Jelas. Jelas. Okey, baik. Jelas. Okey. Jadi untuk carta palang cikgu dah selesai. Cikgu, kenapa cikgu pergi laju-laju? Jadual kekerapan dengan carta palang kita dah study minggu lepas. Okey, yang ketiga, cikgu nak pergi pula kepada carta pi. Cikgu nak pergi pula kepada carta pi. Okey, masing-masing boleh tengok di hadapan, cikgu akan tunjukkan apa yang ada pada carta pi. Carta pi. Dah ada 3 dah kita belajar. Okey, yang pertama sekali, carta pi mesti dalam keadaan bulatan. Kalau kamu buat carta pi tak nampak bentuk bulat, kamu dikira sebagai salah. Jadi kalau nak buat carta pi, suka ke tak suka ke pakai kompas. Nak bagi dia nampak dalam bulatan. Jadi itulah carta pi. Jadi kita nak bagi nampak dia dalam bulatan, kena pakai kompas. Ini yang pertama, pakai kompas. Ataupun dalam bahasa Melayu, jangka ukur. Okey, itu adalah yang pertama sekali yang kamu kena faham. Jadi yang kedua kamu kena faham yang ada di dalam carta pi adalah dia punya sudut. Sudut kalau dalam bentuk bulatan berapa darjah semua? 360. Okey, ingat betul-betul dia dalam keadaan 360 darjah.
sebab kita guna dalam pengiraan. Okey, jadi dekat sini cikgu nak ajar carta pi. Cikgu nak ajar cara cari sudut dulu. Cara cari sudut bagi setiap bahagian. Okey, jadi masing-masing boleh tengok kepada kita punya worksheet, cikgu akan terangkan lagi sekali. Okey, jadi ini kita punya data. Ini adalah kita punya data. Sekarang cikgu akan ajar kamu dia punya sudut. Macam mana nak cari dia punya sudut? Tengok tau. Okey, cara nak cari dia punya sudut, yang pertama-tama sekali kita kena kira dia punya jumlah kekerapan. Kena kira dia punya jumlah kekerapan. Kenapa jumlah kekerapan ni? Sebab bila kita kira jumlah kekerapan, maksudnya kita tengah kira tentang jumlah data. Kita tengah kira tentang jumlah data. Ada berapa data dekat sini? Okey, macam ni cara nak kira jumlah data. 20. Letak 20. Tambah 16. Tambah 12. Tambah 13. Tambah 11. Okey, cuba tekan kalkulator, dapat berapa? Dapat berapa? $72. Okey, pandai. Kita dapat 72. Okey, itu step yang pertama. Step yang seterusnya baru kita cari sudut. Macam mana kita nak cari sudut ni? Tengok betul-betul. Lepas ni kamu nak kira. Okey, cara nak cari sudut. Pertama sekali cikgu pergi kepada rumah teres. Ambil 20, bahagi dengan jumlah kekerapan 72, darab 360 darjah. Tu cara nak cari sudut dia. Okey, jadi kita tekan kalkulator 20 per 72, darab dengan 360 dapat berapa? Cuba tekan kalkulator, dapat berapa? 100. 100. Pandai. 100 darjah. Okey, kemudian selesai untuk rumah teres. Rumah teres 100 darjah. Kemudian kita pergi kepada rumah banglo. Kita ada 16. Ambil 16 per 72 darab dengan 360 darjah. Okey, cuba tekan kalkulator, dapat berapa? 80. Okey, kita dapat 80 darjah. Macam tu cara dia nak cari sudut. Okey, sekarang 12. 12 per 72 darab 360. Okey, cuba tekan kalkulator, dapat berapa? 60. Okey, pandai. Kita dapat 60 darjah. Okey, 13. 13 per 72 darab 360. Tekan kalkulator, dapat berapa? 65. 65. Okey, akhir sekali. 11 per 72 darab 360. Cuba tekan kalkulator, dapat berapa? 55. Okey, pandai. 55 darjah. Okey, kita nak cek jawapan kita betul ke tak ni macam mana? Cara dia senang sahaja, kamu tambahkan semua ni. 100 tambah 80 tambah 60 tambah 65 tambah 55 dapat berapa? 360. Ya, 360 darjah. 360 darjah kan satu bulatan ni adalah 360 darjah. Bila kamu punya sudut cukup 360 darjah, barulah kamu boleh buat carta pi. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Okey, baik. Sekarang tengok dekat depan. Kita nak cuba kira cara mencari sudut. Kita nak belajar cara cari dia punya sudut. Sekarang ni lagu dia. Lagu. Okey. Jadi boleh tengok contoh yang cikgu dah bagi. Okey, ni lagu ya, lagu kegemaran dia. Okey, cuba cari dia punya sudut. Cari dia punya sudut.
Tak perlu salin soalan, just bagi tahu je. Bilangan kanak-kanak ni berapa sudut dia? Ikan kekek ni berapa sudut dia? Okey, rujuk contoh yang cikgu dah buat dekat depan. Boleh ke semua nak dengar suara sikit? Boleh ke? Boleh. Okey. Boleh. Okey, cuba buat Cikgu tunggu dekat WhatsApp. Okey, cikgu tunggu dekat WhatsApp Okey, bagus, pandai. Rania. Bagus Rania. Okey, lawa. Lawa. Ada warna. Okey, lagi 2 minit. Okey, bagus. Okey, 1 minit lagi. Okey, ingat tahu cara nak cek kita punya sudut betul ke tak, kita totalkan dengan semua tu dapat tak 360?
Okey, bagus. Okey, Madinah. Madinah dapat buat tak tu, Madinah? Dah hantar. Dah hantar. Okey. Ummu Atiyah dah dapat ke tu cara nak buat tu cari sudut. Dapat. Okey. Jadi Kristina dapat tak tu cara nak cari sudut? Dapat ikut. Okey. Okey, jadi cikgu akan tunjukkan cara untuk mencari sudut. Nanti dah siap hantar tau. Snap dan hantar dekat cikgu. Okey. Jadi sekarang ni cikgu akan selesaikan cara nak cari sudut. Cikgu, kenapa kita kena cari sudut? Kamu kena faham. Carta pai, bila kamu sudut tu salah, salahlah carta pai kamu. Itu yang penting. Bila sudut kamu betul, tapi kalau carta pai kamu cantik macam mana pun, tapi sudut tu salah, dia kamu tetap kamu punya carta pai tetap salah. Kalau sudut tu betul, walaupun carta pai kamu buruk, kamu boleh still dapat full mark lagi. Sebab apa? Sebab carta pai cara pemeriksa nak tengok adalah dia tengok cara kamu punya nilai sudut. Betul tak nilai sudut yang kamu buat? Okey. Jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. Ni lagu kegemaran ni. Ummu Atiyah tahu tak lagu Rasa Sayang? Macam mana lagu Rasa Sayang? Rasa sayang, rasa sayang. Ya, Rasa Sayang. Okey, jadi ini lagu kanak-kanak lah. Okey, jadi cikgu akan mula kirakan. Okey, Ummu Atiyah dah nyanyi Rasa Sayang. Lepas ni cikgu nak cari orang lain pula. Okey, mula-mula sekali cara nak buat sudut, kita kena tambahkan semua ni. 30 tambah 40 tambah 20 tambah 15 tambah 10 tambah dengan 5. Kita kena tambahkan semua. Jadi bila kita tambahkan semua, kita dapat jawapan dia berapa? 30 tambah 40 tambah 20 tambah 15 tambah 10 tambah 5. Dapat berapa? 120. Ya, kita dapat 120. Okey, cikgu scroll dekat belah bawah, kita akan buat sama-sama. Okey, 120. Untuk mencari nilai sudut rasa sayang, rasa sayang, sayang ni. Okey, jadi sekarang rasa sayang ni 30. 30 per dengan 120 darab sudut untuk dalam bulatan mesti 360 darjah. Okey, jadi kita kiralah 30 per 120 darab 360, kamu dapat 90 darjah. 90 darjah ni lah yang kamu guna untuk buat carta pai. Ikan kekek. Jibril, macam mana lagu ikan kekek? Ikan kekek mak iloi. Ya, betul. Okey, jadi dekat sini ikan kekek ni dia tunjuk 40. 40 per dengan 120 darab 360. Jadi kita kira 40 bahagi 120 darab 360, kita dapat sudut dia 120 darjah. Okay, itu cara dia. Naim ada Naim? Naim ada Naim? Ada. Naim, macam mana lagu Bangau Oh Bangau? Bangau, oh bangau, kenapa engkau? Okey.
Ya, betul. Okey, jadi dekat sini kita ada 20. 20 per dengan 120 darab 360. Jadi 20 per 120 darab 360 kita dapat 60 darjah. Cikgu harap jelas tau. Okey, Kristina. Kristina, tak buka kamera kan hari ni? Kristina ada ke kat situ? Ada ibu. Kristina, macam mana lagu Gelang Sipaku Gelang? Lagu apa tu? Tak tahu. Oh, saja je tak tahu. Tak, betul-betul tak tahu. Tak tahu okey. Cikgu nak tanya Ilman. Ilman, macam mana lagu Gelang Sipaku Gelang? Tak tahu. Ilman pun tak tahu. Okey, tak apalah. Nanti kan banyak pula lagu. Okey, jadi dekat sini Gelang Sipaku Gelang. Dia letak 15. Cara nak dapatkan sudut dia tengok betul-betul. 15 per dengan 120. Kita darab dengan 360. Jadi 15 bahagi 120 darab 360 kita dapat 45 darjah. Habis dekat situ lompat si kata lompat. 10 per dengan 120 darab 360. 10 bahagi 120 darab 360 kita dapat 30 darjah. Okey, akhir sekali dayung sampai. 5 per dengan 120 darab 360. 5 per 120 darab 360 kita dapat 15 darjah. Okey, ini markah besar. Ini markah besar. Okey, habis dekat situ. Okey, carta pi. Cikgu ajar kamu. Cikgu tahu tak ramai yang ada kompas, tak ramai ada protractor. Jadi cikgu tunjuk dekat depan satu sahaja contoh. Nanti dalam peperiksaan sebelum masuk dewan, sebelum masuk kelas, pastikan kamu ada kompas. Kenapa kena ada? Takut-takut ada soalan suruh buat carta pi. Yang tak tahu kompas tu apa? Kompas ni jangka lukis. Apa kegunaan jangka lukis? Jangka lukis adalah kegunaan dia untuk membuat satu bulatan. Okey, jadi step pertama kita buat satu bulatan. Lepas tu kita dapatkan titik tengah dia. Dekat situ je kita guna kompas. Lepas kamu dah buat bulatan, kamu boleh letak dekat tepi. Okey. Habis dekat situ, yang pertama sekali, kamu boleh guna pembaris. Gariskan dekat mana kamu suka. Macam mana tu cikgu? Kat sini boleh, dekat sini boleh, dekat sini boleh. Ikut kamulah kamu nak mula daripada mana. Tapi nasihat cikgu, kita mula straight daripada sini. Okey. Tengok. Okey, habis dekat situ. Okey, kita tengok pula pada sudut dia. Sudut dia 90 darjah. Macam mana nak dapatkan 90 darjah? Okey, ambil kamu punya kompas. Bahagian yang tengah-tengah ni, bawa dia jumpa pada pusat bulatan tu. Bawa dia jumpa pusat bulatan ni. Jadi, bila kita dah ada pusat bulatan ni, bawa dia tengah-tengah. Lepas tu kita cari. Tak cari lagi. Kita pusingkan. Kita pusingkan kompas bagi sama garisan. Cara nak guna kompas. Kalau kamu pusingkan kompas. Kalau kamu pusingkan silap protractor. Kamu pusing dekat sini. Maksudnya kamu kena baca dia daripada pakai skala belah bawah. 10, 20, 30, 40. Kalau kamu pusingkan dia dekat sebelah sini, kamu ni sebelah sini, kamu kena pakai dia daripada skala atas. 10, 20, 30. Ikut kamu nak mula daripada mana. Cuma cikgu bagi tips,
yang garisan ni akan bermula pada 0 darjah. Nampak ni, dia 0 darjah. Okey. Jadi sekarang kita punya sudut yang pertama adalah 90 darjah. Carilah dekat kompas kamu tu 90. Lepas kamu jumpa 90, kamu pangkah. Lepas kita pangkah 90 ni, kita zoom sikit. Okey. Kita pangkah 90. Lepas kita pangkah buat apa? Lepas kita pangkah tu bermakna kita dah dapatkan sudut 90. Ambil satu garisan. Terus pergi kepada kita punya sudut 90 darjah. Habis dekat situ. Okey, jadi 9. Lepas tu buat apa? Tulis sudut dia. Sudut dia adalah 90 darjah. Apa 90 darjah ni? Rasa sayang. Rasa sayang. Okay, itu cara nak buat carta pai. Kemudian ikan kekek. Kita teruskan pula dengan ikan kekek. Nak cari 120 darjah ni, cara dia adalah kamu pusingkan kompas kamu tepat kepada garisan yang kamu baru buat tadi. Kamu pusingkan sampai jumpa tepat pada garisan yang kita baru buat tadi. Jadi, garisan yang kita baru buat tadi dia pada 0 darjah. Kita mula dekat sini, kita cari sampai 120 darjah. Lepas tu kita pangkah dekat sini, kita buat apa? Kita buat satu garisan daripada titik tengah 120 darjah. Tu cara dia. Itu cara dia. Lepas tu nak buat apa? Kan sudut dia 120 darjah, tulis 120 darjah. Apa yang 120 darjah ni? Ikan kekek mak iloi. Okey, jadi dekat sini kita tulis ikan kekek. Habis dekat situ. Tak faham lagi? Tengok dekat depan, cikgu nak buat pula sudut 60 darjah. Garisan yang kita baru buat tadi, kita pusingkan kita punya kompas tepat pada garisan yang baru kita buat tadi. Garisan ni mesti 0 darjah. Jadi kita nak dapatkan 60 darjah. Daripada sini kita baca sampai jumpa 60 darjah. Kita pangkahkan. Jadi dekat situ kita bina satu garisan yang menunjukkan dia 60 darjah. Okey. Habis dekat situ. Jadi buat apa? Jadi lepas ni kita tulis dia adalah 60 darjah. 60 darjah tu bahagian apa? Bangau. Bangau 60 darjah. Tulis, kena tulis. Bangau dekat sini. Bangau. Bangau. Kena tulis. Tak tulis salah. Salah sebab apa? Sebab soalan tak nampak 60 darjah tu untuk apa. Okey. Habis dekat situ kita buat gelang si paku gelang. Okey, gelang si paku gelang nak buat macam mana? Dia punya sudut adalah 45 darjah. Okey, jadi protractor yang kita baru buat tadi, pastikan dia bertembung dengan garisan yang kita baru buat tadi. Ni garisan dia. Ni garisan dia. Okey, kemudian kita tengok pula sudut dia. Sudut gelang si paku gelang ni 45 darjah. Cari 45 darjah pada protractor. Kita jumpa dekat sini. Lepas tu kita buat satu garisan yang tepat pada 45 darjah. Okey. Lepas tu ni kan 45 darjah. Kita tulis 45 darjah. Bahagian apa? Gelang. Cikgu tulis gelang si paku gelang. Okey. Okey, cikgu teruskan pula lompat si katak lompat 30 darjah. Okey, garisan yang kita baru buat tadi kita bagi sama dekat sini. Kita bagi sama. Okey, sekarang dia jatuh pada 30 darjah. Ni 30 darjah kita. Jadi kita buat satu garisan kena tepat pada 30 darjah. Kemudian kita tulis dekat situ nak bagi nampak dia dalam 30 darjah.
Okey, apa yang 30 darjah tu? 30 darjah dekat sini lompat sikap tak lompat. Cikgu tulis lompat je tau. Yang terakhir nak buat macam mana? Yang terakhir tak perlu dah. Kita terus tulis 15 darjah. 15 darjah adalah tentang sampan. Cikgu tulis sampan. Ini cara nak buat dia punya carta pi. Ini adalah cara nak buat dia punya carta pi. Cikgu tak suruh kamu buat sebab tak semua orang ada kompas dengan protractor. Jelas ke semua cara nak bina carta pi? Jelas. Jelas. Okey, bagus. Tengok. Nanti cikgu kalau kurang faham. Kalau siapa-siapa nak lagi faham. Habis kelas ni. Masa cikgu hantar rakaman kelas. Ambil soalan ni, ambil kompas kamu, ambil protractor kamu, cuba buat sorang-sorang sambil dengar penjelasan cikgu pada rakaman yang cikgu hantar. Barulah masa kita periksa nanti kita buat dengan laju. Biar tak bazir masa. Habis tentang carta pi. Jadi carta pi ni pun cikgu dah ajar pada minggu lepas. Yang cikgu nak ajar hari ni, cikgu nak masuk kepada sesuatu yang baru. Okey, cikgu akan teruskan kepada kita punya pembelajaran. Dekat sini cikgu nak ajar kamu cara buat graf garis. Kita ada benda baru iaitu graf garis. Okey, nak buat graf garis ni macam mana? Senang sahaja. Yang pertama sekali, cara nak bina graf garis cikgu ajar kamu. Okey, cikgu ajar kamu cara nak bina graf garis. Okey, ini adalah kita punya data. Cikgu ajar kamu graf garis. Graf garis. Okey. Graf garis ni macam mana nak buat? Graf garis yang pertama sekali. Okey, yang pertama sekali kita kena ada data. Mana data dia? Data dia adalah pada suku. Waktu dia adalah maklumat dia. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok dekat atas. Yang pertama bahagian tegak. Cikgu pergi kepada bahagian tegak. Okey. Jadi cara nak buat dia. Data kita tak mula dengan kosong. Selalu kita mula dengan kosong. Selalu kita mula dengan kosong. Masing-masing tengah tengok ke? Cikgu risau pula. Tengah tengok ke? Ya. Okey. Okey, kita selalu kan kita mula dengan kosong. Lepas tu naik dia jadi 5. Lepas tu naik dia jadi 10. Graf garis tak macam tu. Graf garis tak macam tu. Graf garis kita tengok kepada data minimum. Kita ambil data yang paling rendah. Mana data yang paling rendah? Kita tengok dekat sini. Rasa-rasa apa data yang paling rendah? Cuba bagi tahu cikgu. Apa data paling rendah? Apa data yang paling rendah dekat sini? 37.5. Berapa Jibril? 37.5. Berapa? 37.5. Okey, pandai. 37.5. Jadi, bila kita nak buat data minimum ni, maksudnya kamu punya skala yang awal-awal ni dia dekat-dekat dengan 37.5. Jadi, cikgu letak dia 37.4. Bila kita punya skala daripada kosong nak pergi ke 37.4, dia tak boleh macam tu je. Dia tak boleh kosong terus 37.4. Jadi apa yang kita kena buat? Kita kena buat macam tanda macam ni.
kita nak bagi nampak ada lagi data yang belah bawah. Sebab apa? Sebab kosong kita terus lompat pada 37.4. Jadi kamu kena ada lorek tu sikit. Okey, kemudian cikgu pergi pula kepada data maksimum. Apa maksud data maksimum? Data terbesar. Okey, data terbesar dia berapa? Boleh bagi tahu cikgu, mana data terbesar dia? Berapa data terbesar dia? 38.4. Okey, kita dapat 38.4. Okey, pastikan kita punya dalam graf ada 38.4. Jangan berhenti bawah 38.4. Macam mana? Okey, 37.4 cikgu naik, cikgu akan jadi dia 37.6. Cikgu naik, cikgu akan jadikan dia 37.8. Cikgu naik, cikgu akan jadikan dia 38.0 ni cikgu tambah 0.2. Cikgu naik, cikgu akan jadikan dia 38.2. Alamak, cikgu berhenti dekat sini. Cikgu tak boleh berhenti dekat sini. Kenapa? Sebab cikgu kena masukkan data yang paling tinggi. Jadi data yang paling tinggi kita ada 38.4. Jadi cikgu masukkan 38.4. Barulah cikgu boleh berhenti pada skala tu. Jadi ni mewakili apa ni? Ni mewakili kita punya suhu. Tulis suhu dalam Celsius. Okey, jelas ke semua yang cikgu tunjuk dekat depan? Boleh faham? Boleh. Okey. Boleh. Boleh faham tak ni? Tak dengar suara ni. Boleh ke? Boleh. Boleh. Okey. 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 Okey, kita pergi pula kepada yang mendata. Waktu. Waktu. Cikgu tulis waktu dalam AM. AM tu pagi ke petang? Ke malam? Pagi. Pagi. Okey, pandai. Okey, yang pertama sekali. Waktu dia 1 pagi. Cikgu tulis 1. 1 pagi dia jatuh dekat mana? Untuk 1 pagi dia jatuh pada 37.8. Oh ni 37.8. Bila cikgu dapat titik pertembungan dia, cikgu plotkan. Tu cara nak buat graf garis. Kita kena ada plot dia dekat situ. Okey, yang kedua. Cikgu buat yang kedua. Dekat sini kita ada, cikgu naikkan 37, yang kedua. Lepas tu data dia 37.9. Ni kan antara tengah-tengah ni. Okey, yang tengah-tengah ni kan 37.9. Lepas tu cikgu plotkan yang kedua. Yang ketiga, cikgu teruskan yang ketiga. Yang ketiga, dekat sini cikgu bawa naik ke atas. Dekat sini dia jatuh pada 38.2. Jadi cikgu nak buat apa? Cikgu cari 38.2, cikgu garis lurus. Jadi dekat sini kita dapat plot dia dekat situ. Yang keempat. Tulis yang keempat. Bawa naik ke atas. Ni tak payah tulis tau ini. Kalau kamu boleh nampak, tak payah nak tulis pun. Cikgu nak bagi kamu nampak je ni. Okey, yang keempat jatuh pada 38.4. Bawa garis ni ke sini. Jadi dekat sini kita ada 1 titik. Tu yang keempat. Kemudian cikgu teruskan pula kepada yang kelima. 5 jatuh pada 38.2. Okey, cikgu bawa ni atas. Cikgu bawa ni atas 5, 38.2 dekat sini. Cikgu sambung. Jadi plot dia dekat sini, tempat pertembungan dia. Okey, yang keenam, data yang keenam jatuh pada 37.9. Sebelum tu cikgu bawa ni atas. Cikgu bawa ni atas, cikgu pergi kepada 37.9. Ini dia 37.9, cikgu bawa dia punya garis. Cikgu plot dekat sini. Okey. Yang ketujuh. Yang ketujuh pun 37.9. Yang ke-8. Yang ke-8. Cikgu harap jelas tahu ini. Okey, yang ke-8 cikgu buat dia ke atas. Cikgu buat dia ke atas. Okey.
ke-8 dia jatuh pada 37.6. Mana 37.6? Ni belah bawah ni. Warna hijau pula dah. Okey, ni 37.8. Okey, jadi dekat sini kita ada garis dia. Okey, selesai yang ke-8, ada 2 data lagi. Yang ke-9. Yang ke-9. Dia punya data cikgu bawa naik ke atas, jatuh pada 37.6. Oh, dekat sini juga. Okey, jadi dekat sini cikgu buat pula dia dekat sini. Yang ke-10 iaitu yang terakhir, kita ada 37.5. Mana 37.5? Antara dekat tengah-tengah ni. Ini adalah 37.5. Ini yang ke-10 Okey, jadi inilah cara kita plotkan dia. Jelas ke semua cara cikgu plotkan ni satu-satu? Boleh faham? Boleh. Baik. Okey, seorang je boleh. Lagi yang lain lagi boleh faham ke? Boleh. Okey. Okey, jadi semua orang, mana graf garis dia? Graf garis dia kamu kena buat garisan yang kena pada semua titik. Macam mana? Daripada titik pertama pergi ke titik kedua, pergi kepada titik ketiga, titik keempat, titik kelima, titik keenam, titik ketujuh, titik ke-8, titik ke-9 dan akhir sekali titik ke-10. Inilah dia graf garis. Jelas ke semua cara cikgu tunjuk dekat depan ni? Boleh faham? Boleh. Boleh. Okey. Okey, ni sesi contoh. Cikgu tunjuk dekat kamu graf garis tu macam mana. Okey, jadi kelas kita ni ada setengah jam je lagi tau. Okey. Jadi masing-masing kita pergi kepada worksheet kita, ada 1 2 3 4 5 6. Okey, jadi kita cuba buat kita punya graf garis. Okey, berdasarkan penerangan cikgu yang cikgu tunjuk dah tu, buka worksheet tu, cuba selesaikan graf garis untuk soalan di bawah. Okey, cuba buat. Okey, cikgu tunggu cuba buat tau. Okey, cuba buat Adlin dapat buat tak tu Adlin? Tengah buat. Okey. Okey, cikgu tolong skala mula dengan 3.0. Naik ke atas jadi 3.5. Naik ke atas jadi 4.0. Okey, guna skala yang cikgu bagi. Guna skala yang cikgu bagi. Jangan mula dengan kosong. Terus kosong ni, saya ingatkan dia terus 3.0.
Boleh ke Ummu Atiyah? Mana? Jibril, okey Jibril, cara buat skala tu boleh? Okey. Okey. Okey, ikut skala cikgu Cikgu bagi masa lagi. Okey, 2 minit lagi. Okey, 1 minit lagi. Jangan risau tau, cikgu tunjuk. Madinah, Madinah boleh buat tak tu Madinah? Boleh. Okey, jadi masa menjawab sudah pun tamat. Okey, sorry tau sebab cikgu kena pergi cara nak terangkan. Jadi cikgu mula buat dekat depan. Okey, jadi boleh ke masing-masing? Boleh ke cikgu mula buat ni? Boleh. Okey. Okey, tengok betul-betul. Yang ini adalah untuk graf garis. Ini adalah untuk graf garis. Okey, yang pertama sekali cikgu buat dia punya belah bawah. Lepas tu cikgu buat dia punya belah atas. Okey, cikgu buat dia punya belah atas. Untuk yang atas tu jangan mula dengan kosong. Kalau graf garis jangan mula dengan kosong. Okey, kita memang kosong kat sini. Tapi jangan mula dengan ikut skala dia 1.0, 0.5. Tak nak. Jadi dekat sini, kita dapatlah kita punya graf. Kita terus mula. Kamu nak mula dengan apa? Kamu boleh sahaja mula dengan 3.0. 3.0 boleh naik. Boleh jadi 3.5. Ataupun nak jimat masa, boleh jadi 4.0. Sekejap Okey, jadi sebab apa? Sebab kat sini kita boleh sahaja tengok yang tengah-tengah ni apa cikgu? Yang tengah-tengah ni 3.5. Ikut kamu punya skala, ikut kamu punya keluasan buku. Kalau kamu nak buat 3.5 tak ada masalah. Tak ada masalah. Dua-dua betul. Okey, jadi cikgu buat ni 5.0, ini 6.0, ini 7.0, ini 8.0. Kenapa cikgu berhenti sampai 8.0? Sebab maksimum dekat sini adalah 8.0. Jadi apa 8.0 tu semua? Itu adalah jisim. Dekat mana jisim dalam kilogram. Okey. Habis dekat situ. Lepas tu belah bawah pula umur. Umur ataupun kita cakap dalam keadaan bulan. Ni baby baby. Okey, kita tengok
Untuk dekat sini dia letak 2, lepas tu dia letak 4, lepas tu 6, lepas tu 8, lepas tu 10, lepas tu jatuh dekat 12. Jadi inilah kita punya skala untuk belah bawah. Okey, jadi dekat sini buatlah dia punya plot. Nak plotkan ni 2 jatuh pada 3.5. Mana 3.5 ni dekat tengah-tengah ni? 3.5. 4 jatuh dekat 4 ni. Adalah dia punya 4. 6 ni jatuh dekat 4.5, dia dekat atas ni. Ni kan 4.5, ni adalah 4.5 dia, ini 6 dia. Okey, 8 jatuh dekat 6. Ini 8, ini 6 dia. Jadi inilah tempat kita plotkan. Okey. Kemudian 10 jatuh dekat mana? 10 jatuh dekat 6.5. Mana 6.5 ni? Atas sikit daripada sini. Okey. Jadi ini adalah 6.5. Kemudian 12 jatuh dekat 8. Okey, ni 12. Mana 8? 8 dekat atas sekali. Jadi inilah tempat kita plotkan. Okey. Jadi dia tak jadi graf garis lagi selagi kamu tak buat dia punya garisan. Untuk graf garis mesti ada garisan. Jadi nak buat garisan ni macam mana? Okey, hubungkan semua plot dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inilah jawapan untuk graf garis kita. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Kalau ada yang buat selang 3.0, naik 3.5, naik 4.0, naik 45.5. Betul. Betul, tak ada masalah. Walaupun kita punya skala tu lain, tapi graf garis kita sama. Okey, habis dekat situ. Okey, ada siapa-siapa nak tanya soalan ke tentang graf garis? Ke okey je? Tak ada. Jibril ada nak tanya soalan kat graf garis? Tak ada. Tak ada. Okey. Nanti boleh tengok rakaman. Ni ada 1 graf garis, ada 2 graf garis. Cikgu dah tunjuk ada 2 dekat sini. Okey. Kita ada lagi 20 minit kelas kita. Ada lagi 20 minit kelas kita. Cikgu nak ajar apa pula lepas sini? Cikgu nak ajar kamu membina plot titik. Okey. Jadi masing-masing untuk graf garis cikgu dah ajar. Sekarang second last cikgu nak ajar kamu cara membina plot titik. Macam mana nak bina plot titik ni? Okey, ni graf garis, ni jadual kekerapan. Ni dah ajar. Okey. Jadi cikgu nak ajar kamu cara membuat plot titik. Plot titik ni adalah yang paling senang. Plot titik ni adalah yang paling senang. Macam mana ni paling senang? Okey, tengok dekat depan, cikgu akan tunjukkan. Okey, untuk membina plot titik, dia hanya memerlukan paksi X. Paksi dekat belah bawah ni. Okey, kita ambil nombor paling minimum, nombor paling sikit 17. Tapi untuk paksi belah bawah dia kena ikut skala. Kamu tak boleh terus 17 langkah dekat sini terus buat 21, salah. Tak boleh. Dia kena ikut skala. Kalau kamu selang 17, okey 18. Okey 19. Okey 20. 21. 22. 23. 24 dan akhir sekali 25. Kan kamu kena ikut dia punya skala dia. Itu baru kita namakan dia plot titik. Kena ikut turutan. Yang ni ikut turutan. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Boleh. 17 ada berapa? Ada 1 je 17. Jadi titikkan 1 sahaja. 18 ada berapa? Tak ada nombor 18. Jadi tinggalkan kosong. 19 tak ada nombor 19. Jadi tinggalkan kosong. 20 tak ada dekat sini. Jadi tinggalkan kosong. 21 dekat sini ada 1,
ada 2. Jadi kita plotkan ada 2 titik dekat 21. Tu cara nak buat plot titik. Ni paling senang tau 22 ada 1 22 ada 2 22. Jadi dekat sini kita plotkan 2 titik. Kemudian 23 1 2 3. Jadi ada 3. Jadi kita plotkan 3 titik. 24 1 2 3 4. Ada 4. Kita plotkan ada 4 titik. 1 2 3 4. Itu nama dia plot titik. 25 ada 1. Jadi kita plotkan 1 titik. 26 ada lagi tak? 25 ni ada lagi 1, ada 2. Okey, jadi 26 tak ada. Jadi kita tinggalkan kosong. Inilah yang dinamakan plot titik. Nah, titik tu apa? Titik tu adalah dia punya kekerapan. Berapa banyak nombor tu ada? Kalau nombor tu ada 3, maksudnya kita kena letak 3 titik. Kalau nombor tu ada 2, maksudnya kita kena letak 2 titik. Jadi titik tu berdasarkan dia punya kekerapan. Berapa banyak dia berulang. Jelas ke semua untuk plot titik? Boleh faham? Boleh. Boleh. Okey, baik. Okey, kita pergi kepada sesi latihan kita. Kita pergi kepada worksheet. Ni apa ni? Bina, panjang pula plot titik dia. Cikgu cari yang mudah. Okey, jadi untuk plot titik, kita pergi kepada, ni. Okey, berdasarkan yang cikgu tunjuk tadi dekat atas, cuba bina satu plot titik. Cuba masing-masing bina satu plot titik berdasarkan data dekat belah bawah ni yang cikgu buat petak. Cuba buat. Itu plot titik Boleh. Bagus. Pandai. Cuba buat tahu semua. Cikgu bagi masa 2 minit saja. 3 lah, 3 minit. Okey, untuk nombor setiap skala pastikan kamu punya skala betul-betul berada pada garisan kotak. Jangan ada pada tengah-tengah. Semua. Di dekat carta palang ke, di dekat graf garis ke, di dekat plot titik ke. Jangan sesekali buat dia punya data tengah-tengah ni. Tak nak. Setiap skala mesti jatuh tepat pada garisan kotak. Hati-hati dekat situ nanti salah nanti masa periksa. Cikgu harap jelas. Okey, cuba buat Iya, pandai. 36. Salah. Kena susun. Okey, 1 minit lagi.
Okey, bagus. Cikgu, saya nak tangkap gambar yang saya dapat tu. Ya. Okey, jadi masing-masing boleh tengok dekat depan ada beberapa kesalahan. Jadi masing-masing boleh tengok. Okey, bila kita nak jawab soalan di bab 12 di bahagian pengurusan data, yang pertama sekali pastikan setiap skala kamu jatuh betul-betul dekat garisan kotak. Jangan ada tengah-tengah. Sebab apa? Sebab bila tengah-tengah dia jadi garisan tak sama. Jadi tengok garisan cikgu buat, semua jatuh pada kotak. Tak kisahlah dia dekat graf mana pun. Pastikan semua dalam kotak. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, plot titik mesti ikut turutan. Dia ikut skala. Contoh, mula dengan 3 sampai 11. 3 tu kamu kena naik sampai 11. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 12? Tak ada. Tak ada, kamu boleh berhenti sampai situ. Jangan selang-selang. Tiba-tiba sini 6. Lepas tu sini 5. Salah. Dia ikut skala. Dia ikut skala macam dalam graf. Okey, habis dekat situ. Okey, plot titik kita kira. Kalau ada nombor tu 3, ada berapa 3? 1, 2. Jadi bila ada 2, kita plotkan 2 titik. Kemudian 4. 1. Ada 1. Okey, plotkan 1. 5. 1, 2. Ada 2. 1, 2. Kemudian ada 6. 1, 2, 3. Ada 3. 1, 2, 3. 7. 7 ada berapa? 1, 2. Ada 2. 1, 2. 8 ada berapa? 1, 2. Jadi 1, 2. Okey. Cikgu buat sebelah sini. Okey, kemudian kita tengok kepada 9. 9 ada 1. Ada 1, 9. 10. 10 ada berapa? 10 tu tak ada. Jadi bila tak ada, jangan tulis. Biar kosong. 11 ada 1, 2. Ada 2, 11. 1, 2. Jadi inilah jawapan cikgu punya plot titik. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, habis. Jadi kita pergi kepada plot titik cikgu dah ada ajar. Yang terakhir, cikgu ada masa 9 minit je tau lagi. Yang terakhir untuk malam ni cikgu nak ajar kamu jadual batang daun. Jadual batang daun. Macam mana jadual batang daun tu? Okey, tengok dekat depan. Jadual batang dan daun, kita pergi kepada cikgu akan tunjukkan dia punya penjelasan dulu. Okey. Okey, kita pergi kepada jadual batang daun. Okey, batang dan daun. Ni batang senang gini, senang je. Batang adalah untuk puluh. Daun adalah untuk sah. Macam mana nak buat tu? Okey, cikgu ambil satu contoh. Masing-masing boleh tengok dekat depan. Okey, masing-masing boleh tengok dekat depan. Kita pergi kepada sesi contoh. Okey, cikgu akan buat soalan ni. Okey. Ni Okey. Plot batang dan daun. Cara dia kita buat dua bahagian. Bahagian yang pertama untuk batang. Bahagian yang kedua untuk daun. Jadi plot batang dan daun kena susun. Cara nak susun dia, kamu tengok nombor yang paling kecil. Nombor paling kecil dekat sini adalah 20-an. Ada berapa 20-an? Ada 22 dengan 25. Nampak tak? Yang lain ada lagi tak ada? Okey, tak ada. Jadi macam mana nak masukkan 22 dengan 25 dalam batang dan daun? Cara dia, 22 kita tulis macam ni. 20 untuk batang, daun dia ada apa? 2. Kita tulis sah dia. Ini puluh dia, ini sah dia. 25. 25. 2 tu puluh, ini sah dia. Jadi untuk puluh, tak payah salin dah.
salin 5 sahaja. Itu sahaja cara dia. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okay, boleh ke? Boleh. Okey. Tengok kepada nombor 30-an. Tengok cikgu tunjuk. Okey, cikgu bulatkan dulu mana 30. 1, 36, 33, 31, 32, 39, 30, 38, 34, 31. Nampak ni? Semua 30. Jadi, cikgu terus buat 30. Cara nak buat dia, ambil nombor yang paling kecil. Ada kosong kat sini. Pangkah, letak kosong. Lepas tu, 31 ada 1 dekat sini. Pangkah, letak 1. Tak payah tulis 3 tu dah. Tulis sah dia je. Okey, susun. Ada 31 lagi. Jadi, letak 1. Naik sikit, ada 32. Letak 2. Naik sikit, ada 33. Letak 3. Okey. Naik sikit ada 34. Letak 4. Okey. Naik sikit ada 36. Letak 6. 38. Letak 8. 39. Letak 9. Tak perlu nak tulis 30. Kamu just tulis sah dia sahaja. Cara nak baca batang dan daun. 31. 30. 31. 31. 32. Itu cara nak baca dia. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Boleh. Okey, bahagian 40. 40 warna hijau cikgu buat. Ada 44, ada 47, ada 44, ada 42, ada 47. Susun 40. 4 tu kita pergi dekat batang. Untuk dekat daun, kita ambil nombor paling kecil. 42 paling kecil, letak 2. Naik sikit, ada 44. Tak 4. Letak 4 je. Okey, 44 lagi sekali. Letak lagi sekali 4. Kemudian 47 ada 47. Ada 47, ada 47. Susun bagi nampak. 2, 4, 4, 7, 7. Cikgu teruskan kepada 50-an. 57, 58, 53, 51, 51, 58. Macam mana nak kira? Okey, ambil nombor paling kecil. 51. Okey, letak 1. 51 lagi. Letak 1. Naik sikit. 53. Letak 3. Kemudian dekat sini 57. Letak 7. Dekat sini 8. 58. Sini 8. 58. Habis dekat situ. Kemudian 60. Letak kosong. 65. Letak 5. Inilah plot batang dan daun. Jadual batang dan daun. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Boleh. Okey. Okey. Jadi masing-masing kita cuba buat satu soalan. Kita cuba buat satu soalan ni je. Lepas tu habis dah kelas kita. Okey, cuba buat batang dan daun berdasarkan penerangan cikgu dekat sini. Berdasarkan penerangan cikgu dekat sini. Cuba selesaikan kita punya batang dan daun. Cuba buat. 2 minit je tau. Cikgu bagi 2 minit je. Okey, cuba buat tau.
Okey, alamak dah pukul 10.29. Jadi cikgu akan tunjukkan dekat depan. Okey semua, boleh tengok sekejap ke kat depan? Cikgu akan tunjukkan. Boleh ke? Boleh. Okey, sorry cikgu ambil masa kamu Okey, jadi dekat sini kita buat batang dan daun. Cikgu tunjuk batang, lepas tu kita pergi kepada daun. Okey, inilah soalan. Sabar sekejap tau. Okey, cari yang paling rendah bahagian batang dia. Paling rendah adalah 60 lebih. Ada 66. Lepas tu ada 66 lagi. Ada 65, ada 63. Semua 60. Jadi belah batang kita letak nombor 6. Belah daun kita susun. Sini ada 3. Paling kecil kita letak 3. Sini ada 5. Kita letak 5. Sini ada 6. Kita letak 6. Sini ada 6. Kita letak 6. Habis dekat situ. Macam tu je. Naik 60 kan 70. Jadi kita potong semua. Kita bulatkan dulu. 75. 71. 77. 75. Jadi untuk belah batang, mula dengan 7 menandakan 70. Sekarang untuk daun 70 berapa? Dekat sini kita ambil yang paling kecil dulu. 71 letak 1. 75 letak 5. 75 letak 5. 77 letak 7. Okey. Naik pula. Lepas 70 kan 80. Lepas tu 81. Bulatkan dulu. 89. 83. Susun. 81 1, 83 3, 89 9. Habis sekali letak pula 90. Ada 02, 090, 090. Kosong lagi 90, ada 2, ada 2. Jadi kita letak sini. Inilah jawapan kita punya batang dan daun. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Boleh. Okey. Jadi kita tengok kepada yang terakhir. Dekat sini selesai cikgu ajar kamu batang dan daun. Ada 6 benda kita belajar hari ni. 6 benda kita buat sama-sama. Jadi boleh tengok balik rakaman kelas ni. Lepas tu kamu study balik, tak faham tanya dekat cikgu. Okey, jadi cikgu nak pesan dekat semua. Cikgu nak pesan kat semua. Kalau ada soalan, tanya cikgu. Okey. Untuk UASA, cuba siapkan. Cikgu hanya bagi link pada yang siapkan. Itu adalah soalan tahun lepas. Takut-takut masuk lagi tahun ni. Cikgu ulang macam tu je tau. Cikgu ulang macam tu je. Okey. Boleh ke semua? Boleh ke cuba buat soalan tu? Boleh. InsyaAllah Okey. boleh. InsyaAllah cuba tau. Last hantar esok Kamu boleh hantar esok malam. Sebab Sabtu tu kelas dah. Cikgu nak buat kelas. Mungkin Sabtu pagi lah. Sebab Sabtu malam cikgu kena jaga mak ayah cikgu. Okey, jadi masing-masing sampai situ sahaja kelas kita untuk malam ni. Cikgu minta maaf ambil masa lebih sikit. Ambil 2 minit Okey. Jadi terima kasih. Selamat malam, selamat berehat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih cikgu. Okey. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Cikgu.